Kembali dalam fokus minggu depan, COP28, apa yang menjadi tumpuan sepanjang berlakunya persidangan berkenaan. Malaysia komited untuk menggalakkan kerjasama, inovasi dan juga mendukung pelaksanaan yang efektif dalam pelan tindakan perubahan iklim yang kolektif. Dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Ahmad berkata ASEAN mempunyai kuasa yang cukup besar dalam perundingan perubahan iklim di peringkat global sekiranya bersatu dalam satu suara ASEAN. For instance, I strongly believe ASEAN is an institution that has the convening power in advancing the climate negotiations in UNFCCC. ASEAN's leadership and convening role is an untapped asset that can be leveraged to negotiate issues of common interest such as just transition, climate finance, loss and damage, and global goal on adaptation. Separately, developing a long-term mitigation strategy for ASEAN will be key to inform sectoral and cross-sectoral policy planning in line with the pathway towards the Paris Agreement goals. Nik Nazmi berkata demikian dalam sesi kepimpinan ASEAN dalam menangani isu perubahan iklim di Pavilion Malaysia sempena persidangan perubahan iklim PBB COP28 di Dubai. Tambah Nik Nazmi, dengan populasi hampir 670 juta orang dan jumlah terkumpul keluaran dalam negara kasar sebanyak $3 trilion Amerika, ASEAN akan muncul sebagai ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030. Dalam konteks itu, Malaysia yang mengetuai kumpulan kerja ASEAN untuk perubahan iklim AWGCC komited untuk menggalakkan kerjasama, inovasi dan pelaksanaan yang efektif dalam pelan tindakan perubahan iklim yang kolektif. Malaysia turut menghargai pendirian ASEAN Climate Change Centre di bawah seliaan negara Brunei yang disifatkan satu tindakan yang signifikan dalam mencapai visi ASEAN yang lebih hijau dan lestari. Dan platform ini dirujuk sebagai COP, iaitu persidangan para pihak kepada Konvensyen Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim ataupun kita sebut sebagai UNFCCC. Dan Konvensyen UNFCCC berkuat kuasa sebenarnya pada 21 Mac 1994 untuk mengurangkan kemusnahan sistem iklim disebabkan tindakan manusia. Apa tumpuan seterusnya? Zulfitri Yusof langsung dari Dubai yang ingin membawakan bagaimana perkembangan dan situasi semasa, terutamanya suara dunia berkaitan dengan tindakan manusia, berkaitan dengan perubahan iklim dan juga mungkin kemusnahan yang akan berlaku disebabkan tindakan ini. Zul, teruskan. Ehsan, terima kasih menghubungi saya di Dubai kali ini. Tapi apabila Ehsan bercerita mengenai kemusnahan yang bakal berlaku, sebenarnya bukan bakal tetapi sedang berlaku. Kerana itulah menjadi tumpuan di COP28 di Dubai ini, kerana sejak perjanjian Paris pada tahun 2015, fokusnya ialah untuk mengurangkan suhu dunia kurang daripada 2% ataupun 2 darjah Celsius. Dan kini dunia bertahan kepada angka 1.5 darjah Celsius dan pada September lalu mencatatkan kepanasan ataupun suhu terpanas di dalam dunia. Justru inilah yang bakal dilakukan di dalam COP28 ini, COP28, di mana ini menuntut kepada semua pihak untuk berkolaborasi, untuk bertindak. Kerana telah banyak cadangan, ketetapan, ideas untuk dilakukan. Kini di COP28 ini dikatakan sebagai satu global take up untuk melihat kepada apa tindakan yang telah dilakukan dan juga tidak dilakukan dan juga bagaimana untuk memastikan masalah dapat diatasi dengan baik. Dan apabila hari pertama COP28 ini berlangsung pada hari Khamis lalu, satu ketetapan dilakukan untuk mencipta dana, iaitu dana kemusnahan iklim, di mana ini menuntut kepada negara-negara, khususnya negara-negara maju untuk membantu negara-negara rentan yang terkesan akibat perubahan iklim. Ehsan, nak cerita pasal fokus di COP28, terlalu banyak untuk difokuskan, tak terkejar untuk kami. Tapi yang pastinya Malaysia memberikan peranan cukup signifikan dengan adanya Malaysian Pavilion dan juga dengan keberangkatan tiba daripada kebaginda Yang di-Pertuan Agong. Tapi satu yang perkara yang saya kongsikan, seperti mana Ehsan kongsikan sebentar tadi, iaitu Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim bercerita tentang peranan Malaysia dalam konteks ASEAN, itu yang diperlukan. Kerana akhirnya kadang-kadang tindakan untuk mengurangkan kesan perubahan iklim ini dilakukan secara silo, walaupun impaknya akan datang dalam merentasi sempadan ekonomi dan juga sempadan politik. Justru
satu ketetapan dan juga satu tindakan yang lebih holistik diperlukan. Itu yang berlaku di sebelah pagi tadi. Di sekitar tengah hari tadi ataupun sekitar 1 jam yang lepas turut berlangsung ialah ucap pertama yang dilakukan oleh Pemangku Raja Pahang ke bawah dunia Yang Maha Mulia Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, di mana ini cukup menarik sekali, di mana tindakan baginda untuk mengetuai dan juga mendahului hal-hal yang berkaitan dengan ide berhasrat untuk menjadikan satu daripada inisiatif ataupun menjadi contoh skeptikal, tapi dalam baginda mengatakan bahawa bukan mudah untuk melihat kepada pembangunan ekonomi di negeri Pahang yang berteras. Satu yang lebih hijau, Ihsan. Ya, suara Zul pun tak berapa nak clear. Saya rasa ini bukan sebab perubahan iklim dan sebagainya, tetapi mungkin ada sedikit gangguan talian. Bagaimanapun, kalau tadi Zul cakap berkaitan dengan dana, ketika zaman pemerintahan Barack Obama, mungkin Amerika ketika itu meletakkan dana ataupun menjanjikan $3 bilion Amerika. Bagaimanapun, Zul telah menceritakan bagaimana komitmen setiap negara termasuk Malaysia untuk memastikan bahawa perubahan iklim ini dapat diatasi, dapat dikurangkan dan sebagainya. Tetapi Zul, bagaimana untuk kita melihat kepada konteks secara keseluruhan komitmen dunia terhadap isu-isu ini? Ada juga visual ataupun berita yang dikongsikan berkaitan dengan bukan tunjuk perasaan, tetapi ada aktivis yang meletakkan selipar kanak-kanak dan sebagainya untuk memastikan bahawa golongan anak muda ataupun golongan kanak-kanak hari ini tidak terjejas disebabkan oleh sikap manusia sekarang. Bagaimana untuk kita melihat masa depan dunia selepas ini? Ihsan, ada beberapa perkara yang Ihsan langkungkan sekali dalam hal itu. Antara lain ialah apabila kita melihat kepada komitmen negara-negara anggota, kadang-kadang ada satu perkara yang kita perlu ketahui bahawa ianya bukanlah kepada dana itu. Dana itu kadang-kadang dijanjikan tapi belum tentu disalurkan. Kerana itu juga yang dikatakan oleh Datuk Seri Maimunah Sharif sebentar tadi saya berjumpa beliau. Beliau mengatakan bahawa telah banyak sebenarnya janji dilakukan. Dana ni bukan tahun ini sahaja. Malah di COP27 juga pernah dijanjikan, tetapi negara-negara yang menjanjikan dana itu tidak juga menyalurkan dana. Itu satu persoalan dan kritikan yang perlu diberikan kepada negara-negara yang kononnya kehadapan dalam isu-isu yang berkaitan dengan mengurangkan kesan perubahan iklim. Amerika Syarikat contohnya menjadi kritikan ataupun menjadi satu contoh yang kurang serius dalam hal-hal yang menangani penggunaan pasar haba dan sebagainya. Dan itu hal yang berkaitan dengan janji dan juga komitmen serta political will oleh kerajaan masing-masing. Menarik untuk kita bincang. Tak semua yang dapat diselesaikan dalam masa sehingga 12 Disember di COP28 ini, Ihsan. Tapi Ihsan juga bercerita mengenai aktivis yang kami ataupun dipaparkan dalam berita hari ini, di mana seorang aktivis mengaturkan kasut kanak-kanak sebagai satu refleksi kepada penderitaan kanak-kanak di Gaza yang dibunuh oleh Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Satu perkara yang tidak dapat dielakkan bahawa apabila kita bercerita mengenai perubahan iklim, kita bercerita mengenai hal planet, apalah maknanya sekiranya hak asasi manusia itu tidak diselaraskan ataupun tidak ditegakkan. Itu cerita aktivis yang saya bawakan tadi. Atau dalam masa sama itu juga mengisi forum di peringkat ketua negara semalam apabila Raja Jordan, Raja Abdullah turut mengutarakan isu ini. Hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Gaza, di Palestin itu. Secara jujurnya, itu mungkin tidak popular ataupun tidak digunakan dengan sebaik mungkin oleh negara-negara ataupun pemimpin dunia. Kerana barang diingat bahawa COP28 inilah tempat berhimpunnya pemimpin-pemimpin utama dunia buat pertama kalinya sejak perang tercetus dari Palestin ataupun serangan yang dilakukan ke atas Gaza pada 7 Oktober lalu. Tapi tidak banyak dilakukan. Dan kalau bercerita mengenai aktivis yang berada di sini, apalah dunia menjadi seolah menjadi satu sinonim acara perubahan iklim ataupun acara menjaga lepas COP28 ini dengan ratusan ataupun puluhan aktivis cuba buat protes dan sebagainya. Tapi di Dubai ini kerana zonnya dibahagikan kepada dua bahagian, kawalan keselamatannya cukup tinggi. Justru apabila berhimpunnya ratusan ketua negara semalam
agak sukar untuk aktivis-aktivis ataupun individu-individu yang mungkin ingin menyuarakan solidariti mereka untuk sampai kepada kepimpinan dunia. Itu realiti yang berlaku di Dubai itu. Tapi dalam masa yang sama juga cukup menarik juga di COP28 ini apabila setiap pihak dilibatkan. Kita akan dapat melihat ramai individu-individu daripada golongan asal, orang asal khususnya daripada seluruh dunia tampil dengan isu mereka sendiri, datang dengan kostum dan juga tradisi mereka untuk menceritakan mengenai masalah dan juga realiti sebenar mengenai masalah air, tenaga dan sebagainya yang dihadapi oleh mereka, dan mereka juga terlibat secara aktif dalam forum-forum dan sebagainya. Dan sebenarnya Ihsan, kalau nak ceritakan terlampau banyak, tak dapat untuk kami bawakan seluruhnya kepada anda. Tapi itu yang bakal kami usahakan sehingga insyaAllah pada 7 Disember nanti, kerana selain daripada hal yang berkaitan dengan perubahan iklim, akan berlaku juga nanti ialah mesyuarat menteri di peringkat perumahan dan juga kerajaan tempatan. Dan ini disampaikan ataupun dilibatkan semuanya dalam COP 28 ini, Ihsan. Satu yang menarik Ihsan, sebelum kita berpisah, hari ini juga cukup signifikan penganjuran COP28 ini kerana hari ini pada tarikh 2 Disember ini merupakan hari penyatuan bagi UAE atau hari kemerdekaan UAE yang ke-52. Jadi suasana pesta dan juga sambutannya cukup terasa di sini, dan itu juga mungkin ada visual-visual atau gambar dikongsilah dengan Ihsan dekat WhatsApp nanti. Baik, terima kasih Zul. Apapun saya harapkan Zul cukup makan dekat Dubai tu. Apapun bila kita cakap berkaitan dengan perubahan iklim, mungkin dalam kalangan kita ia bukan sesuatu yang popular apabila ia tidak melibatkan kemudaratan yang besar. Tetapi kita perlu ingat bahawa sesuatu kemudaratan yang besar itu berlaku adalah daripada sikap sambil lewa kita yang terdahulu. Sekian dulu Fokus minggu depan. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.